Oke, Assalamualaikum, salam sejahtera. Seperti yang dijanjikan siang tadi, dan malam ni saya akan share lah beberapa proses IVF lah yang kami jalani ketika ini. Seperti yang bagi mereka yang follow saya punya post dalam Facebook, dan diorang tahu hari ini kita orang menjalani prosedur tuai ovum pihak perempuan, and then tuai sperm pihak lelaki. Mungkin sebelum saya teruskan, mungkin korang boleh share video ni sebab boleh jadi korang punya kawan ataupun family memerlukan info mengenai apa itu IVF. Buat cerita ini kita cerita IVF prosedur pick up telur ataupun tuaian telur daripada pihak perempuan maupun pihak lelaki. Jika semalam saya cerita pasal kos, so hari ni kita orang menjalani proses pick up telur tu. So korang boleh share video ni, boleh jadi family ataupun korang sendiri ataupun rakan tawalan ataupun sesiapa saja dalam fresh friend korang yang mungkin memerlukan info ni berkaitan dengan IVF. So hari ni kita orang follow up lagi ke klinik berkenaan Sanford Kuching, and then hari ni adalah jadual untuk kita orang pick up telur ataupun dalam bahasa yang lebih mudah difahami tuaian. Pihak doktor menuai ataupun mengambil telur daripada ovary orang perempuan, ataupun bahasa yang lebih mudah difahami kilang orang perempuan lah. Okey, sebelum kita orang pergi tadi, memang doktor dah mention awal, memang mau datang awal ke klinik sebelum pukul 8. So pukul 7.50 memang dah kena ada di klinik dah. So kita orang pun standby awal lah. And then sebelum pergi pihak doktor telah menasihatkan kita lah, pada hari kejadian pagi tersebut tidak mau ada apa-apa bahan kimia buatan. Contoh macam minyak wangi tidak mau, minyak rambut tidak mau, deodoran tidak mau, mandi pakai air kosong, tidak mau ada shampoo, sabun semua. So memang original, tidak mau ada apa-apa bahan kimia. Sepatutnya khusus untuk orang perempuan, sebab boleh jadi bahan-bahan kimia ini memberi efek kepada ovum ataupun telur orang perempuan tersebut. Sebab doktor dia perlu sedut keluar ovum tersebut daripada kilang dia. So bila dia sedut keluar, ianya mudah terjejas kepada persekitaran, antaranya bahan-bahan kimia ini tadi lah. That's why lah doktor nasihatkan kita orang sebelum pagi hari kejadian jangan pakai apa-apa bahan kimia, deodoran kah, shampoo kah, minyak kah, wangi kah, minyak rambut kah. So korang saya nasihatkan lagi, share lah video ni, share dalam grup korang kah ataupun dalam friend korang kah, page korang kah, dengan harapan ianya memberi manfaat kepada rakan-rakan ataupun saudara korang ataupun diri korang sendiri mengenai prosedur tuaian untuk ovum ini. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, so kita orang pun datang ke klinik berkenaan Sanford Kuching sebelum pukul 8. So kita orang standby di klinik berkenaan. Bukan setakat pihak isteri saja, macam kita orang kan, saya sendiri pun telah ambil inisiatif untuk tidak menggunakan apa-apa bahan kimia pada pagi tadi. So saya pun turun tanpa deodoran, tanpa minyak wangi, tanpa minyak rambut, and then mandi air kosong saja. So artinya bagi kami
kedua-dua pasangan mahu sama ada lelaki maupun perempuan, kedua-dua kami tidak menggunakan bahan kimia sebab kita nak mencegah bahan kimia tersebut memberi efek kepada ovum yang bakal dikutip oleh doktor. So itu yang pertama pagi tadi. And then bila sampai di klinik, so pihak nurse telah menasihatkan pihak perempuan untuk masuk ke kamar bilik pembedahan, misalnya kita panggil bilik pembedahan lah, operation room. And then sebelum operasi ataupun sebelum proses pick up telur ataupun sebelum proses tuaian telur, then orang perempuan akan dibius terlebih dahulu. So I punya wife first kali dibius and then diletakkan dalam keadaan tidur. So sewaktu proses pick up telur ni boleh dikatakan I punya wife tu tidak sadarkan diri lah. And then so proses pun berlangsung dalam 15 ke 20 minit. Macam mana proses pick up telur itu oleh pihak doktor terhadap orang perempuan, yang ni korang boleh cari dalam YouTube. Sebab dalam YouTube memang telah disediakan banyak video bagaimana proses pick up ataupun proses tuaian telur daripada ovari ataupun daripada kilang orang perempuan ini. So dia akan menggunakan suatu jarum lah, suatu jarum khas. And then pihak doktor akan cucuk masuk ke kilang dia, and then dari scanner dia scan, dia akan cari telur yang matang sesuai untuk proses persenyawaan. So dia akan kutip lah. Untuk makluman korang, alhamdulillah selepas proses pick up telur, saya punya wife dapat menghasilkan sekurang-kurangnya 14 biji ovum, atau dalam bahasa yang lebih mudah difahami 14 biji telur orang perempuan. So 14 biji ini akan dikahwinkan dengan sperm pihak lelaki. Artinya saya punya sperm lah tu. And then sebaik orang perempuan masuk ke bilik pembedahan untuk proses pick up telur, and then pihak nurse pun akan aturkan pihak lelaki untuk masuk ke bilik operation pihak lelaki. So that mean kedua-dua kami masuk ke bilik operasi, bilik pembedahan masing-masing. Orang perempuan ke bilik dia, ini orang lelaki ke bilik dia. So untuk proses pick up telur orang lelaki ini ini manual punya. Kalau orang perempuan dia auto, dia cucuk jarum semua, bius ini dia scan semua. Tapi kalau orang lelaki dia manual saja. So tidak melibatkan apa-apa jarum. Faham? Nanti orang cari lah macam mana pick up telur orang lelaki. So untuk orang lelaki, ini mungkin info tambahan untuk korang lah. Mula-mula saya cek saya punya sperm, rasanya last month. So saya punya sperm, kualiti sperm tidak berapa cantik. Dari aspek kuantiti ataupun jumlah memang banyak, memang menjejah 100 million lebih lah, 100 juta lebih. Tapi dari aspek kualiti ada kurang sikit lah. So that's why lah doktor nasihatkan untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat, pemakanan lah, diet, and then ambil suplemen tertentu. So saya pun try amalkan. Antara diet yang saya amalkan, makan pisang, sumber protein. Ini sumber protein memang kita orang terambil banyak lah. Macam telur, ikan, sumber protein, and then sayur brokoli yang memang baik untuk kualiti sperm. Brokoli, apa lagi, kacang walnut, tapi saya tidak suka kacang walnut, so dia suka masuk gigi. Kacang walnut, and then coklat hitam, and then beberapa makanan lain lah. Yang ni korang boleh google dalam internet apa makanan yang bagus untuk sperm. So korang boleh amalkan lah. And then suplemen korang boleh ambil suplemen lah. And then so bila diambil oleh pihak
pihak nurse tadi, saya punya sperm sebelum dikawinkan dengan ovum orang perempuan, dia orang cek dulu kualiti sperm. And then alhamdulillah lah, saya punya kualiti sperm berada pada paras yang berkualiti lah. This mean saya punya diet pemakanan itu dia benar-benar memberi efek kepada sperm tersebut. Dan satu lagi, elakkan mandi air panas, benda-benda yang panas lah, handphone, jangan terlalu kerap letak dalam poket seluar, and then laptop, sebab kepanasan haba ni dia boleh beri efek kepada kita punya sperm. So try Google and then dapatkan info apa yang boleh memberi kualiti kepada kita punya sperm. Itu yang untuk orang lelaki. So saya punya sperm alhamdulillah berkualiti, and then ovum ataupun telur orang perempuan pun alhamdulillah dapat pick up sekurang-kurangnya 14 biji. So dalam 14 biji ini kita berharap sebab hari ini doktor terus melakukan persenyawaan antara telur orang lelaki dan orang perempuan. So kami berharap 14 ovum ini berjaya disenyawakan dan berjaya menghasilkan embrio yang benar-benar berkualiti. So harap-harap 14 ini memang berjaya lah. Kalau berjaya menghasilkan embrio yang berkualiti untuk 14 ovum ini tadi, this mean kami ada 14 kali peluang untuk melakukan pemindahan embrio ke dalam rahim si isteri. Dan dari 14 peluang ini kita masih belum tahu berapa yang bakal berjaya. Sebab tadi kan pick up 14 biji ovum ataupun 14 biji telur. So doktor akan try kahwinkan ke 14 ini. Dari 14 ini boleh jadi yang menghasilkan embrio yang benar-benar berkualiti mungkin 10. Contohlah 10 kan, 10 embrio dari 14 tapi terhasil 10 saja embrio yang berkualiti. That means kami ada peluang 10 kali untuk melakukan pemindahan embrio ke dalam rahim si isteri. Dan dari 10 kali ini kita tidak tahu berapa yang akan berjaya, yang akan melalui tempoh 9 bulan tersebut, yang berjaya melekat pada dinding rahim, and then berapa yang dapat dilahirkan. So boleh jadi percubaan pertama transfer embrio boleh jadi ianya berjaya, tapi boleh jadi juga ianya gagal. So dalam tempoh beberapa tahun ini kita orang akan try, and then dari 14 embrio harap-harap at least 10 embrio berkualiti. Dari 10 kita akan try transfer masuk rahim, and then dari 10 ini boleh jadi yang jadi mungkin 1, boleh jadi yang 2, dan boleh jadi juga langsung tidak jadi. So segalanya berserah lah, and then kita akan tengok bagaimana. And then untuk ini info juga, untuk percubaan pertama kita orang, doktor telah bagi jadual, dijangka tarikh untuk transfer embrio adalah pada hari Sabtu ini. Sabtu ini berapa hari bulan? Berapa hari bulan? Amin. 22 hari Sabtu ini. Hari Sabtu ini dijangka untuk transfer embrio ke dalam rahim, dengan harapan embrio tersebut dapat melekat ke dinding rahim si ibu. Sekiranya berjaya melekat, alhamdulillah, insyaAllah hamil. Sekiranya tidak berjaya melekat, dan kita try embrio lain lah. And then kita telah discuss juga dengan doktor berkenaan. Doktor akan try masukkan 2 embrio ke dalam rahim pada Sabtu ini. This mean kalau 2 embrio, and then dua-dua embrio tersebut berjaya dilekatkan di rahim, this mean baby twin lah, insyaAllah. Thank you saudara Rizwan, insyaAllah moga dimurahkan rezeki, amin. So harap-harap korang doakan untuk kita orang lah, sebab proses ini mengambil masa yang lama, and then of course kos yang sangat tinggi. Dan ini nasihat saya kepada mereka yang mungkin merancang
untuk mengambil IVF, sama ada pada masa kini ataupun pada masa hadapan. Termasuk korang yang masih single. Yang masih single hari ni, yalah belum ada husband, belum ada wife lagi. So hari ni info ni mungkin macam tidak begitu berguna, tapi boleh jadi info ni berguna kepada korang di kemudian hari. So korang boleh share video ni untuk mereka yang merancang untuk mengambil rawatan IVF ini. So especially orang perempuan, korang punya mental tu mesti mau kuat. Sebab proses ini dia memang tidak dinafikan, dia memang melibatkan banyak kesakitan. Sama ada sewaktu suntikan ubat. Anthony Tan, thank you. Sama ada sewaktu mengambil suntikan ubat maupun sewaktu proses tuaian telur. So pagi ni tadi I punya wife kan, dia pick up telur, tuai telur. So bius, tapi bila habis bius memang sakit lah. So terus terang cakap, memang sakit punya. Ya, thank you Puan Hazza Faizah untuk doa tersebut. So orang perempuan memang mental mau kena kuat, kesabaran tinggi, memang terpaksa tahan kesakitan, terutama proses pick up ataupun tuaian telur tu. Sebab jarum itu dimasukkan ke kilang orang perempuan, dicucuk masuk, and then ovum tersebut disedut keluar menggunakan jarum tersebut. So waktu proses mungkin kurang kesakitannya sebab ada ubat bius. Tapi bila habis ubat bius, tu yang memang sakit lah. That's why lah husband memang kena standby bersama wife sepanjang proses. Sebab nak balik dari klinik tu nak kena papa isteri masuk dalam kereta, and then isteri pun pasal jalan slow-slow. Thank you untuk doa Puan Ghazwan Love, and then Puan Mary untuk doa saudara-saudari sekalian. So korang boleh share video ni supaya video ini memberi manfaat kepada diri korang. Boleh jadi sekarang belum bermanfaat video ini, tapi boleh jadi suatu hari nanti video ini bermanfaat, terutama kepada mereka yang masih single. So and then untuk saudara korang, family korang yang belum ada cahaya mata, so korang boleh share video ini dengan harapan info ini bermanfaat kepada korang. So insyaallah Sabtu ini, jika keadaan mengizinkan, Sabtu ini transfer embrio masuk ke dalam rahim. And then kita pun sudah cek tadi, alhamdulillah hormon juga berada pada paras yang sepatutnya. Thank you Puan Suzila atas doa, and then cek Noufatin Abdullah, alhamdulillah untuk doanya. So paras hormon mengizinkan untuk proses transfer Sabtu ini. So kita ada 5 hari selepas proses persenyawaan. Pick up hari ini, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. 5 hari proses persenyawaan, and then embrio tersebut akan berpecah kepada sel kecilnya. So bila dah berpecah, baru dia transfer masuk ke dalam rahim, dengan harapan embrio tersebut melekat dengan jayanya pada rahim si ibu. Kalau dia melekat, alhamdulillah. Kalau tidak melekat, then that mean fail. Kalau fail, that mean next time mau datang balik, transfer lagi embrio selebihnya. So itu antara proses yang dilalui kami lah ketika ini. That mean kami sekarang berada pada peringkat akhir, pada peringkat Juan ini Puan Nazwan ataupun Juan ni, saya punya orang kampung ni. Saya rasa ini pun antara saudara yang boleh pertimbangkan untuk IVF ni lah. So harap-harap ianya memberi manfaat lah kepada korang, and then yalah, share lah info ni. Sebab info ni InsyaAllah boleh mendatangkan pahala kepada kita dunia dan akhirat.
Saya punya wife pun sudah sudah komen sana sakit. Itu dia punya feedback sana. Memang sakit lah. Dia orang lelaki support orang perempuan. Itu saja nasihat saya untuk diorang yang merancang untuk mengambil IVF ini. So kami sekarang seperti yang saya maklumkan tadi, kami sekarang berada pada peringkat kedua terakhir. So satu peringkat lagi kami, satu peringkat sebelum selesai proses IVF ni. Thank you saudara Muhammad Sufian. Amin. Peringkat terakhir ialah transfer embrio tersebut ke dalam rahim si ibu, iaitu dijadual pada Sabtu ini. So doakan kita orang berjaya lah. And then thank you untuk support korang. Kalau ada pertanyaan, korang boleh WhatsApp tepi ataupun send message tepi melalui Facebook ni ke ataupun apa-apa. InsyaAllah kita akan kongsikanlah apa yang kita lalui. Ini kami kongsikan apa yang kami lalui. Lain pesakit, lain patient, berbeza dia punya prosedur rawatan, and then ubat dia pun berbeza. So kita orang just kongsi kita orang punya experience, kita orang punya pengalaman, tapi tidak semestinya sama dengan pihak lain lah. So korang boleh share lah video ni. Rasanya itu saja untuk malam ini. And then untuk proses, sekarang kita orang sedang menunggu berita gembira daripada pihak Sanford dengan harapan persenyawaan tadi dapat menghasilkan beberapa embrio yang berkualiti lah. So kita orang masih tunggu jawapan inilah dalam beberapa hari ini. And then insyaAllah bila sudah berlakunya proses ataupun prosedur transfer embrio kelak, saya akan kongsikan lagi dengan korang apa status terkini, sama ada embrio tersebut berjaya melekat pada dinding rahim ataupun sebaliknya. Sekiranya gagal, that means kita orang terpaksa repeat lagi proses transfer embrio ke dalam rahim. Tapi sekiranya berjaya, alhamdulillah 10 hari kemudian boleh cek sama ada wife pregnant ataupun sebaliknya. Transfer embrio tidak berarti terus hamil. Nak kena tunggu lagi beberapa hari kemudian, 10 ke 14 hari, seminggu ke 2 minggu lah. Selepas proses transfer embrio baru kita cek. So waktu tu baru kita dapat ketahui sama ada wife pregnant ataupun sebaliknya. Kalau pregnant, that mean proses transfer embrio tersebut berjaya. Tapi kalau tidak pregnant, that mean fail lah. So tunggu kita punya info seterusnya. Dan semoga ianya berjayalah. Doakan kami. And then sekali lagi sebelum saya tamatkan video ni, share video ni kelak supaya ianya memberi manfaat kepada diri korang sendiri, rakan tawalan korang maupun family korang. Okey, sekian itu saja. Assalamualaikum.